Dan kebanyakan yang lalu pada waktu malam ni, selalunya diorang ni akan diganggu. Today is all about Nina Story. Korang jangan lupa like dan subscribe tau. Hey guys, it's me Nina and welcome back to Nina Story. So guys, korang apa khabar? Adakah raya korang kali ni agak menyeronokkan ataupun agak sendu? Please komen di bawah. Jadi pada hari ni aku nak share dengan korang satu cerita seram, di mana cerita ni telah pun diminta oleh salah seorang di channel aku di YouTube. So bagi menunaikan permintaan dia, jadi aku tunaikan sebuah cerita tentang kisah seram di Jalan Puncak Alam. Puncak Alam ni sebenarnya terletak di negeri Selangor dan dia berada di daerah Kuala Selangor, dan Puncak Alam ni juga sebenarnya tak jauh juga daripada Shah Alam. Jarak Jalan Puncak Alam ni dengan Shah Alam ni lebih kurang 25 km. Pada awalnya, kawasan Jalan Puncak Alam ni sebenarnya adalah ladang kelapa sawit milik Felda. Siapa yang duduk dekat Shah Alam ataupun yang berdekatan dengan kawasan Jalan Puncak Alam tu mesti tahu tentang kisah mistik ataupun kisah seram yang terjadi di Jalan Puncak Alam. Kalau korang nak tahu, Jalan Puncak Alam ni juga merupakan satu tempat di mana Al-Tan Tuya pernah dibunuh di situ, dan sampai sekarang tak ada siapa pun yang tahu di manakah pembunuh sebenar Al-Tan Tuya. Ramai yang lalu Jalan Puncak Alam ni cuba elak untuk lalu pada waktu malam, disebabkan jalan tu bila waktu malam agak creepy. Dan kebanyakan yang lalu pada waktu malam ni, selalunya diorang ni akan diganggu. Kawasan Jalan Puncak Alam ni sebenarnya pada waktu siang tak adalah menakutkan sangat, tapi Jalan Puncak Alam ni menjadi lagi seram apabila waktu malam, disebabkan Jalan Puncak Alam ni kiri kanan dia adalah hutan. Waktu malam ni adalah waktu kesukaan jin, dan hutan ni juga merupakan tempat tinggal jin sendiri. So apabila dua benda ni bergabung, iaitu di hutan dan juga pada waktu malam, so benda ni akan muncul untuk mengganggu manusia. Kebanyakan gangguan-gangguan ni berlaku pada pelajar-pelajar UiTM dan juga penduduk di sekitar Jalan Puncak Alam. Sebab kalau korang nak tahu, Jalan Puncak Alam ni sebenarnya menuju juga ke UiTM Puncak Alam. So that's why lah pelajar UiTM ni juga merupakan salah satu mangsa kejadian mistik di Jalan Puncak Alam. Jadi antara hantu yang famous yang selalu kacau dekat Jalan Puncak Alam ni dikatakan hantu Langsuir dan juga Kak Ponti. Jadi pada hari ni aku nak sharekan kepada korang tentang dua kisah seram yang pernah berlaku di Jalan Puncak Alam. So without wasting any time, let's start it. Cerita yang pertama ni melibatkan seorang gadis yang pulang ke rumah dia pada lewat malam. Jadi si gadis ni terpaksalah melalui Jalan Puncak Alam tu secara berseorangan diri. So masa dia ni tengah drive, tiba-tiba dia nampak ada satu benda ni bertenggek dekat pokok. So bila dia nampak ada benda tu bertenggek dekat pokok tu, dia ni pun panik dan terkejut, tapi dia cuba untuk cool, dan dia ni pun drive dan pandang ke depan. Bila kereta dia lalu je dekat pokok tu, tiba-tiba benda tu terbang ke atas bumbung kereta dia, dan kemudiannya kedengaran bunyi seperti terhempas di atas bumbung kereta. Dia ni pun dah takut sebab time tu dia drive seorang, keadaan pula gelap, hutan kiri kanan. Dia pun bacalah surah ayat-ayat suci Al-Quran, dan dia harap benda tu tak ikut dia balik ke rumah dia dan landing kat atas kereta dia. So masa dia ni dah sampai dekat rumah, dia pun call lah mak dia dan juga adik dia, tapi mereka ni tak angkat call sebab diorang ni pun dah tidur dan tak sedarkan diri. Even dia ni dah sampai dekat rumah dia pun, dia still tak keluar daripada kereta tu sebab dia takut nak keluar, mana tahu kalau benda tu still ada dekat atas bumbung dia. So dia takut terjumpa benda tu, jadi dia decide duduk dalam kereta. Bila dia dengar suara jiran dia daripada luar, barulah dia ni berani keluar daripada kereta dan masuk ke dalam rumah. Tapi sampai sekarang dia sendiri pun tak pasti benda apa ataupun spesies apa hantu tu yang dia nampak. So dia pun describe lah macam mana rupa bentuk hantu yang dia nampak pada malam tu. Katanya benda tu berwarna putih dan bersayap, ada mata dan juga rupanya bentuk seperti ikan pari. So siapa yang tahu hantu apa jenis benda tu, please komen di bawah. Cerita yang kedua ni melibatkan seorang lelaki yang baru balik daripada office dia lewat malam. Cerita ni berlaku dah beberapa tahun yang lepas, di mana lelaki ni masa tu dia balik daripada office dia, dan pada masa tu juga dia memakai kereta kancil. Jadi dia nak balik ke rumah dia ni, dia terpaksalah lalu Jalan Puncak Alam tu.
Masa tu hari Khamis malam Jumaat, cuaca pada malam tu terang benderang disebabkan bulan mengambang penuh. Macam yang kita tahu, seperti yang dimomokkan, kalau Khamis malam Jumaat itu adalah malam Kliwon, malam hantu keluar, malam yang menakutkan. So laki ni pun lalu jalan tu lebih kurang pada pukul 12.30 malam. So masa dia tengah drive tu, tiba-tiba dia rasa ada angin ni terpa ke muka dia. Padahal masa tu laki ni dah pun tutup tingkap kereta dia sebab dia ni gunakan aircon. Jadi dia pun dah rasa start rasa pelik, rasa cuak. Macam mana pula tiba-tiba ada angin yang terpa ke muka dia. Lepas tu dia pun decide lah untuk buka CD lagu kegemaran dia. Dia pasang lagu ni sebabnya untuk menghilangkan rasa takut yang dah pun menyelubungi diri dia. Secara tiba-tiba kereta dia ni masa dia tengah drive tiba-tiba rasa berat. Tapi dia macam still think positif dan dia pun tekan pedal minyak untuk terus pecut. Lepas dia lalu puncak bukit dekat jalan Puncak Alam tu, masa kereta dia tengah turun pada bukit, tiba-tiba dia terbau bau wangian. Pada masa yang sama, lagu Hotel California pun berkumandang lah dekat corong radio. Dan lagu Hotel California ni sebenarnya lagu favourite dia. So bila lagu favourite dia ni pun dah berkumandang, dia pun layan lah lagu tu. Tapi secara tiba-tiba dia terdengar bunyi ada orang bersiul ikut rentak lagu tu, dan bunyi siulan tu daripada tempat duduk belakang. Oh my god. Tapi disebabkan rasa takut ni, dia pun tak berani tahu nak tengok kat belakang sebab dia takut ada nampak pelik-pelik kat situ. So bau wangi dalam kereta tu sebenarnya agak lama. Lepas tu dia ni pun decide lah untuk tutup lagu tu, dan bunyi siulan tu pun hilang. So dia ni pun decide lah untuk memberanikan diri untuk jenguk kat belakang melalui cermin. So tapi syukur benda yang dia takutkan tu tak ada pun dalam kereta dia. So dia pun drive lah, kuatkan semangat dia, dan kemudian bila dia sampai je kat rumah, dia terus kelam kabut masuk ke dalam rumah. Cerita tentang keseraman atau kisah mistik yang berlaku dekat Puncak Alam ni, sebenarnya David Teo telah mengeluarkan satu movie yang bertajuk Jalan Puncak Alam. Bagi aku cerita dia tu sebenarnya agak nice, tapi bila lama-lama tengok dia jadi macam bosan sebab dia asyik ulang-ulang jalan cerita yang sama sampailah habis movie. So kalau pada korang yang ada tengok movie tu, korang mesti tahu kan apa yang aku cuba nak sampaikan. Tapi kalau korang tak tengok lagi, tengoklah, tapi aku harap jangan menyesal lah. So siapa yang di antara korang ni pernah melalui jalan Puncak Alam tu dan korang pernah mengalami pengalaman seram, pengalaman mistik dan pengalaman yang menakutkan bila korang lalu jalan tu, please komen di bawah. Kebanyakan cerita-cerita seram yang aku baca, diorang ni kebanyakan nampak ada benda bertenggek. Lepas tu diorang rasa kereta diorang dihempap oleh sesuatu. Lepas tu rasa macam ada benda menumpang. Jadi macam benda tu adalah common yang berlaku dekat pengguna jalan Puncak Alam tu. So kalau pada korang yang memang ada cerita seram lain daripada yang lain, korang boleh komen di bawah. So guys, apa pendapat korang tentang cerita seram aku pada kali ni? Aku harap korang enjoy, korang suka, dan jangan lupa untuk subscribe, like dan komen di bawah, dan jangan lupa juga untuk turn on notification di bawah supaya korang boleh tahu bila aku update video-video yang baru. Dan kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang.